Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ini kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Piece chapter 1044. Yang mana untuk dalam chapter yang lepas memang cukup hype gila. Selepas kita dapat tengok pada awalnya dah memang confirm yang Kaido telah berjaya menewaskan Luffy sampaikan Luffy dah tak sedarkan diri. Dan lepas sedar itu pun Kaido pergilah bagi tahu semua orang yang dia dah kalahkan Luffy dan Luffy telah pun mati. Tapi secara mengejut, tak apa disangka di hujung chapter tersebut kelihatan Luffy masih lagi hidup dan ada sesuatu yang telah berlaku terhadap Luffy. Malah apa yang membuatkan chapter lepas memang hype gila babeng selepas Zunisha dicakap dekat Momonosuke yang Joy Boy telah kembali. Untuk chapter tu memang aku lompat tak berhenti, tak boleh nak duduk diam. Jadi untuk dalam chapter kali ni kita ingat akan cool down sikit lah kan. Tapi rupanya yang sebaliknya, chapter ni lagi hype gila dari chapter yang lepas, yang mana kita akan dapat tengok kekuatan baru untuk Luffy. Dan selama ni Oda buat prank je dekat kita pasal Devil Fruit Gomu Gomu no Mi kepunyaan Luffy. So aku pun dah tak sabar gila nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ni. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 1044 yang bertajuk Warrior of Liberation ataupun bermaksud pejuang kebebasan. Dan dekat cover page chapter kali ni ada gambar anak-anak buah Big Mom yang nak buat research terhadap tubuh Yonji dengan Niji. Chapter 1044 bermula dengan situasi selepas Zunisha bagi tahu dekat Momonosuke yang Joy Boy telah pun kembali. Dan dalam masa yang sama kelihatan ada suara seseorang tengah bercakap, apa yang telah berlaku? Macam mana aku masih lagi boleh bangun sedangkan aku baru je tewas? Tapi sekarang ni aku rasa seakan nak meledak. Dan rupanya suara tu adalah suara Luffy yang masih lagi hidup sambil diketawa. Dan bukan tu je, kita dapat tengok juga drum kebebasan telah pun berbunyi. Dum dut dada, dum dut dada, dum dut dada. Lebih kurang macam tu lah bunyi drum kebebasan tu. Tapi bunyi drum aku ni lain macam sikit lah tau. Kalau nak dengar betul-betul macam mana bunyi drum kebebasan dari Luffy, korang kena tunggulah bila anime keluar nanti. Tapi aku rasa kalau bunyi drum kebebasan tu mestilah bunyi yang bagi semangat kan. Aku rasa macam ni, drum dut dada, drum dut dada. Tapi tak apalah semua tu kan, asalkan jangan macam ni tau. Drum dut dada, Wakanda forever. Tu lain lah tu. Tu bukan One Piece, tu Marvel lah punya cerita kan. Jadi bila Zunisha cakap dekat Momonosuke yang Joy Boy telah kembali, Momonosuke pun bagi tahulah dekat Yamato yang Luffy adalah Joy Boy. Dan Yamato memang terkejut gila bila dengar pasal hal tersebut. Jadi tak lama lepas tu babak beralih pula situasi dekat bahagian bawah, yang mana Sanji, Kid, Law, Hyogoro dengan Marco terkejut dan diorang tahu yang Luffy masih lagi hidup. Lalu Marco pun bagi tahulah dekat Nami dengan Tama yang Luffy masih lagi bernafas, dan diorang pun lega bila dengar yang Luffy masih lagi hidup. So lepas dari itu babak beralih pula dekat tempat World Government iaitu Marijua, yang mana dekat sinilah Gorosei akan mendedahkan tentang rahsia sebenar berkaitan kekuatan Devil Fruit Gomu Gomu no Mi kepunyaan Luffy. Diorang pun cakap lah, kita dah korbankan salah seorang antara ejen terbaik kita untuk mengganggu pertarungan Luffy dengan Kaido dan membuatkan Kaido marah. Adakah apa yang kita buat ni satu benda yang betul? Lalu salah seorang dari Gorosei pun cakap, ni je lah antara jalan terbaik yang kita boleh buat. Tak kisahlah dalam era macam mana sekalipun, kita sentiasa gagal untuk mendapatkan Devil Fruit Gomu Gomu no Mi dah hampir 800 tahun. Ianya seakan buah ni cuba untuk mengelak dari kita. Dan apa yang mengejutkan selepas diorang cakap, benda ni tak mustahil, disebabkan kesemua buah Zoan Tide mempunyai tekad dia yang tersendiri untuk memilih pengguna yang sesuai. Dan buah Gomu Gomu no Mi ni bukannya buah yang biasa-biasa. Buah ni membawa nama God, dan buah ni adalah jenis Mythical Zoan, iaitu nama sebenar untuk Gomu Gomu no Mi adalah Hito Hito no Mi, jenis Nika. Devil Fruit kepunyaan Luffy bukannya jenis Paramecia, malah rupanya jenis Mythical Zoan. So sepanjang kita layan anime One Piece dah hampir puluh-puluh tahun, rupanya selama ni kita dah kena prank dengan Oda tau. Benda ni memang satu benda yang cukup mengejutkan kita semua. Dan kekuatan sebenar untuk Luffy adalah dia akan memperoleh kekuatan getah untuk bertarung, dan dia juga mewarisi semangat pejuang kebebasan. Jadi disebabkan kekuatan Luffy inilah aku beranggapan membuatkan Luffy memang susah gila untuk ditewaskan. So dekat sini dah memang terbongkar Sun God Nika yang pernah dikatakan dalam chapter
chapter yang lepas, rupanya Luffy adalah pewaris kekuatan tersebut. Luffy adalah Sun God Nika dan kekuatan ni memang cukup menakjubkan dalam dunia One Piece. Jadi dah settle pasal Gorosei mendedahkan rahsia sebenar pasal kekuatan Devil Fruit Luffy. Sekarang ni babak beralih pula dekat tempat Orochi dengan Hiyori, yang mana Orochi tengah cuba nak psycho Hiyori untuk melepaskan beliau. Dia pun cakap lah, aku memang kagum sangat dengan Oden. Tolong fikirkan balik apa yang kau tengah lakukan. Semua ni salah Kaido. Aku hanya dipergunakan oleh Kaido je. Kita masih lagi boleh lari bersama. Tolong lepaskan aku. Dan Hiyori pun walas, hei tak guna. Kau diam sekarang. Kau nak jilat balik apa yang kau dah ludah dekat samurai ke? Tak ada siapa yang akan percaya dengan kau. Ayah aku sentiasa menepati janji. Walaupun dia kena menari macam orang bodoh sekalipun dekat orang ramai, tapi dia buat semua tu disebabkan untuk menyelamatkan semua orang. Dia nak bebaskan Wano dari jajahan orang yang tak guna, iaitu Kaido dengan Orochi. Dia seorang yang sentiasa menepati janji walaupun sampai ke hujungnya. Dia sentiasa akan senyum walaupun dia memikul beban yang cukup besar dekat bahu dia sendiri. Semua ni hanya disebabkan semua orang dekat Wano menjadi tebusan. Jadi lepas tu pun Orochi cakap lagi, ya, aku sentiasa cakap Oden adalah seorang samurai yang cukup hebat. Aku sebagai shogun akan menganggap legasi Oden sebagai. Tapi tak sempat Orochi nak habiskan ayat, tiba-tiba Hiyori telah pun membuka topeng dia. Dan kelihatan sebenarnya Hiyori telah pun menyembunyikan tangisan dia di sebalik topeng yang dipakai. Dan Orochi pun terkejut lah bila tengok reaksi Hiyori. Hiyori pun cakap, jaga mulut kau tak guna. Aku adalah Kozuki Hiyori. Aku sentiasa bangga membawa nama ayahku walaupun dalam keadaan lapar ataupun teruk sekalipun. Kau tak akan pernah layak untuk mendapat penghormatan. Setiap hari kau berada dekat Wano sebagai orang yang tinggi, mesti ada orang yang akan mati. Lalu Orochi pun terus cakap dalam keadaan ketakutan, tunggu Hiyori, fikir masa-masa. Jangan buat benda yang kau akan menyesal. Tak guna pun kalau kau balas dendam dekat aku, sebab benda tu tak akan mengubah apa-apa sekalipun selagi Kaido masih belum ditewaskan. Lepas tu secara tiba-tiba api kepunyaan Kanjuro pun muncul dekat sana. Tapi api dia dah tak adalah besar macam sebelum ni tau. Memang kecil siput je. So disebabkan api Kanjuro dah ada dekat sana, Orochi pun tak tunggu apalah. Dia terus je bagi arahan suruh api Kanjuro untuk membakar Hiyori. Dan secara tiba-tiba api tu bukannya pergi bakar Hiyori tau. Malah api tersebut telah membakar Orochi hidup-hidup. Dan berkemungkinan inilah pengakhiran untuk Orochi. Jadi sekarang ni kita berbalik semula situasi dekat tempat Luffy, yang mana Luffy telah pun bangkit semula sambil dia cakap dia rasa macam semua benda dia boleh buat sekarang. Dia masih lagi boleh meneruskan pertarungan. Dan degupan jantung Luffy bunyinya agak kelakar sekarang. Dum duk dada, dum duk dada, dum duk dada. Macam itulah bunyi degupan jantung untuk Luffy sekarang. Dan Luffy cakap lagi, inilah kekuatan sebenar aku, Gear 5. Sambil kelihatan aura Conqueror's Haki Luffy telah pun terpancar sampai ke bawah, sehingga menyebabkan kebanyakan anak buah Kaido telah pun pensan disebabkan aura Conqueror's Haki Luffy. So Kaido pun macam terkejut lah, apa sebenarnya yang sedang berlaku? Adakah benda tu datang dari atas bumbung? Lalu secara tiba-tiba telah munculnya satu lengan yang cukup besar menangkap Kaido dan telah menarik Kaido pergi dekat atas tengkorak Onigashima semula. So disebabkan tu pun ramai yang terkejut lah. Macam Kid, Law dengan Chopper sendiri happy bila tengok Luffy telah pun kembali. Jadi bila Luffy dah tarik Kaido naik ke atas, Kaido terus je kena bantai dengan Luffy. Dan aku boleh cakap Luffy sekarang ni dah memang sebiji macam Popeye yang lengan besar tu. Lengan dia besar gila. Lepas tu dia bantai Kaido tanpa henti. Macam kita tengah tengok cerita Tom and Jerry tau. Malah reaksi Kaido waktu ni memang tak boleh belah gila. Sampaikan mata Kaido terkeluar hasil serangan daripada Luffy. Di hujung chapter kita dapat tengok Kaido gembira yang Luffy masih lagi hidup. Dan dia terus cuba untuk menyerang Luffy menggunakan serangan Blast Brave. Tapi Luffy dengan mudah je telah memantulkan serangan itu semula, dengan Luffy telah menarik tanah menjadi seakan cermin untuk reflektkan semula serangan yang telah dibuat oleh Kaido. Dan Luffy waktu ni dia macam tak serius pun tengah lawan dengan Kaido. Dia gelak tak berhenti. Sampaikan waktu Kaido nak serang Luffy, reaksi Luffy memang kelakar gila waktu ni. Memang macam kartun tau, dengan mata terkeluar seakan Luffy terkejut dan dia sama lagi gelak dalam form Year 5 dia tu. Lalu Kaido pun cakap, aku minta maaf disebabkan apa yang berlaku sebelum ni. Dan Luffy pun balas, tak kisahlah apa-apa pun, jom kita settlekan dekat sini. Dan chapter 1044 pun habis macam tu je. Jadi chapter ni memang hype gila. Sampaikan aku gelak je dari awal sampailah habis chapter. Tengok gelagat Luffy dengan Kaido waktu tengah lawan. Sebab macam
kelakar gila tau part reaksi diorang tu kena serang tu. Dan aku dapat rasakan berkemungkinan besar pertarungan di antara Luffy menentang Kaido dah nak sampai ke penghujungnya. Mungkin paling lama pun dalam 10 chapter lagi untuk pertarungan diorang habis. InsyaAllah next video kalau ada masa aku akan buat teori pasal apakah yang akan berlaku dekat dalam chapter akan datang. Kalau korang nak aku buat video pasal teori chapter akan datang, korang komen je nak dekat ruangan komen, okey? Apa pun kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku dekat dalam chapter akan datang. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ini. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Sekarang ni Faiz di studio ada buat promo untuk baju anime keluaran Faiz di studio limited edition Uchiha Brothers, yang mana kalau harga asal RM45, tapi sekarang ni kita orang buat promo hanya RM40 sahaja. Design yang masih lagi available hanya design Uchiha Sasuke. Tu pun dah tak banyak, aku rasa dalam 30 line macam tu kita orang nak clear stock. Siapa cepat dia dapat. Dan promo ni kita orang buat hanya seminggu je tau, sampai hari Ahad ni. Kualiti baju korang jangan risau, kualiti memang cukup sedap sebab kita orang pakai kain microfiber interlock. Kalau korang pergi jogging ke main badminton ke semua tu memang tak panas langsung. Dan untuk design memang cukup terbaik. Korang boleh tengok sendirilah, memang cantik gila. Jadi kalau korang nak join promo ni dan korang nak dapatkan baju sublimation Uchiha Sasuke limited edition keluaran Faiz di studio, korang boleh terus je order dekat Shopee Faiz di studio ataupun korang WhatsApp je nombor yang ada dekat bawah ni. Link semua aku ada letak dalam description.